Okay, itu cikgu punya channel. So nanti korang boleh tengok semula lah kalau nak tengok balik semula kelas kita hari ni. Okay, jadi daun lontar tadi adalah fungsi dia adalah untuk mencatatkan maklumat. Okay, membolehkan kita mengetahui kebudayaan, keagamaan dan perubahan orang zaman dulu. Okay. Okay. Jadi ada 5 step dekat sini macam mana nak buat. Okay. Yang pertama ialah mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh atau institusi. Maksudnya kalau kita nak buat penyelidikan ni, yang pertama kita kena pasti dulu sumber bagi satu peristiwa ataupun tokoh ataupun institusi. Maknanya kita kena tahu dulu dia punya sumber dia apa. Okey. Dan yang kedua, kita kena mendapat dan mengesahkan sumber tulis tersebut. Maknanya kalau kita dapat satu sumber ni, okey, kita dapat satu sumber ni, okey, macam tadi cikgu ulang balik yang pertama tadi kita kena pasti dulu sumber ni pasal apa. Okey. First yang kita kena tahu ialah sumber ni pasal apa sebenarnya. Okey. Sumber ni pasal apa? Itu yang paling penting lah untuk kita tahu. Okey. Kemudian lepas daripada kita tahu siapa yang ni, kemudian yang perkara yang kedua kita kena buat, kita kena sahkan sumber. Maksudnya lepas kita dapat sesuatu tu, kita kena sahkan dulu betul ke ni? Ke ada orang buat dia? Ataupun benda ni tentang benda lain. Okey, itu pun penting juga. Dan yang ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber yang diperoleh. Okey, kita kena kumpul dan lepas kita kumpul, kita simpan balik semua sumber yang kita ada. Contohlah kita dapat satu keping daun lontar. Okey, daun lontar ni, satu keping daun lontar dia ada tulisan kat situ. Jadi korang kena pastikan korang dapat dulu bahan-bahan daripada sumber lain, simpan semua bahan, and then dah dapat semua bahan, simpan. Okey, lepas tu barulah menggunakan peralatan yang sesuai untuk menganalisis bahan yang kita dapat. Okey. Contoh peralatan sesuai, contohlah korang dapat daun lontar kan. Okey, jadi untuk daun lontar tu kita nak kita nak baca, bukannya main boleh baca macam tu je. Okey, dia ada beberapa cara untuk pastikan daun lontar tu tak terkoyak. Okey, untuk pastikan daun lontar tu nanti tak rosak bila kita guna. Okey, dan kadang-kadang ada tulisan yang tak boleh baca. So kena guna beberapa alatan untuk baca. Okey. Okey, yang kelima, bila dah settle semua tu, barulah kita pergi kepada analisis. Okey, pergi kepada analisis. Analisis tu maksudnya kita check lah. Okey, kita pastikan kita ambil sumber kita tu, lepas tu kita compare dengan sumber yang lain. Okey, kita ambil tulisan tu, kita baca satu-satu. Okey, itulah dia punya cara dia macam mana kita nak buat dengan benda ni. Okey. Okey, kemudian kita pergi kepada kaedah lisan. Okey, dalam kaedah lisan kita ada 3 tahap. Okey. Tahap pertama ialah persediaan, tahap kedua rakaman terbual. Tahap ketiga ialah memproses rakaman. Okey, untuk kaedah lisan ni adalah dalam bahasa yang mudah interview lah. Okey, temu duga, interview. Bukan temu bual. Okey, kaedah temu bual. Okey, kita pergi interview orang. Jadi ada 3 tahap, 3 level. Yang pertama ialah persediaan. Jadi dalam tahap pertama persediaan ni, apa yang kita kena buat? Kita kena siasat dulu siapa yang kita nak. Contohlah kita nak buat seorang kan. Okey, kita kena tahu dulu kita nak interview siapa. Okey. Okey, lepas kita dah tentukan siapa yang kita nak interview ni, kamu kena kenal dia dulu siapa. Okey, kamu kena buat research sikit. Tak adalah nanti bila kamu buat interview, kamu pun tak kenal dia siapa. Tak boleh macam tu. Okay, kalau dia tipu ke apa ke, kamu tak tahu. Jadi kamu kena kenal dia dulu. Okay, mungkin dia adalah orang yang paling lama duduk kat situ. Contoh macam tu. So, mungkin dia tahu pasal tempat tu, contoh. Okay. Dan kemudian, lepas kamu dah pilih apa semua tu, kamu kena buat juga soalan untuk kamu tanya dia nanti. Bukannya masa interview tu nanti baru kamu tanya dia, bukan. Kamu kena ready soalan awal-awal. Bukannya dah apa dia cakap, dah sampai situ, dah interview, masa tu baru nak tanya, bukan. Okay. Tanya masa kamu kena ready soalan tu sebelum kamu tanya lagi. Okay, buat list soalan. Okay, yang kedua masa kamu interview tu, iaitu pada rakaman temu bual. Okay.
Masa kamu tu berbual tu, kamu kena pastikan, kamu yakinkan dulu orang yang kamu interview tu, yakinkan dia untuk berkongsi maklumat dengan kamu. Okay? Sebab apa? Ada banyak kali kes, banyak kali terjadi, bila orang datang interview, kadang-kadang orang tu dia tak nak cerita habis. Dia cerita sikit je. Dia tak nak cerita habis. Sebab apa? Dia rasa kamu ni macam tak boleh percaya. Jadi dia tak nak cerita semua kat kamu. Jadi kamu kena yakinkan dia dulu. Okay, lepas tu jangan lupalah bagi penghargaan kat dia ke apa ke. Okay, itu pada tahap yang kedua. Tahap yang ketiga ialah memproses rakaman. Okay, kaedah lisan ni ada dua tau. Satu, kita record audio saja, suara je. Okay, yang kedua kita record sekali dengan video. Video dan juga audio, dua-dua sekali. Ada dua cara. Okay, jadi yang terakhir tadi, yang tahap ketiga tadi ialah memproses rakaman. Okay, jadi dalam proses rakaman ni maksudnya kita kena dengar balik. Kita kena dengar balik rakaman kita tadi. Kita kena analisis balik rakaman kita tadi. Kita catat balik apa yang dia tulis tadi. Kena buat. Sebab nanti kalau ikutkan untuk proses kaedah lisan ni, kamu kena buat set soalan dan juga jawapan. Maksudnya soalan kamu dan apa yang soalan yang kamu tanya dia dan juga apa jawapan yang diberikan. Tapi tak mungkinlah kamu boleh salin masa dia cakap tu kan. Mana boleh salin semua kan. Nanti kamu tak fokus tak apa dia cakap. Jadi cukup sekadar kamu faham je and then kamu record je sebab nanti bila balik nanti kamu boleh dengar semula. So kamu boleh tulis balik apa yang dia cakap. Okay, itu cara untuk memproses rakaman. Okay, kemudian yang terakhir sekali, lepas kita dah proses apa tadi, simpan rakaman yang kita buat tadi. Okay, simpanlah dalam CD ke, dalam apa ke. Okay, itu dalam kaedah lisan. Okay, kita pergi pula kepada kaedah arkeologi. Okey, dalam kaedah arkeologi ni merupakan kaedah yang digunakan secara saintifik. Okey, saintifik bermaksud berasaskan sains lah. Okey, kalau macam interview tadi kita tak guna sains. Kita just tanya je. Okey, tetapi arkeologi ni memerlukan metod secara saintifik. Okey, untuk mencari maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Arkeologi ni ada dua. Okey, arkeologi ni ada dua. Okey, arkeologi ni cikgu cakap tadi ada dua. Satu bawah tanah. Satu lagi satu bawah tanah, satu lagi di bawah laut. Okey, di dalam laut. Okey, kalau yang dalam bawah tanah, okey, yang bawah tanah tu biasa. Okey. Dan kaedah arkeologi ni, okey, untuk pengetahuan kamu kaedah arkeologi ni dia tak gunakan cangkul tau, tak boleh. Sebarang alatan tajam tak boleh digunakan untuk arkeologi ataupun cari gali, tak boleh. Arkeologi ni dia mesti menggunakan berus. Bayangkan tanah tu, kamu guna berus je tau, kamu tak boleh ni. Mana kamu nak buang tanah tu kena pakai berus je. Tak boleh pakai cangkul. Sebab itulah biasanya arkeologi tanah ni mengambil masa yang terlalu lama untuk siap. Sebab satu petak tu tak besar mana pun. Mungkin lebih kurang kalau mozaik biasa tu, mungkin lebih kurang dalam 9 mozaik dia kata. 9 keping mozaik macam tu lah besar satu kotak tu. Jadi bayangkan satu kotak tu, dari petak tu, lama tau. Ambil masa untuk kita buat. Sebab dia guna ni dia guna berus dia bukan guna cangkul. Okay. Sebab apa mereka guna berus? Sebab mereka tak nak barang tinggalan sejarah tersebut rosak. Yalah kalau kita guna cangkul, kalau ada pasu ke, kaca ke, kan pecah. Kan? Kalau besi ke, boleh bengkok ke, boleh patah ke besi tu. Jadi sebab itulah jadi sebab itulah untuk kaedah arkeologi ni memang menggunakan berus. Okey, dan kaedah arkeologi ni dia bukan sekadar cari gali tau. Okey, sebab arkeologi ni juga melibatkan kerja-kerja di makmal. Okey. Sebab contohlah dia jumpa besi kan. Okey, so bukan kerja dia untuk proses benda tu. So nanti dalam makmal dia akan proses. Dia akan tengok berapa usia besi ni. Okey, macam mana bentuk besi ni pada awalnya. Okey. Jadi itu adalah kerja-kerja di makmal. Okey. Jadi antara bahan yang dijumpai melalui kaedah arkeologi ni termasuklah fosil.
Fosil ni apa? Fosil ni ialah tulang Fosil ni ialah tulang. Tembika. Okay, tembika ni adalah alatan-alatan yang digunakan lah zaman dulu lah, macam pasu ke, periuk ke. Periuk dulu, sebab tembika ni adalah bahan-bahan yang diperbuat daripada tanah liat. Okay, bahan-bahan yang diperbuat daripada daripada tanah liat. Okay, kemudian kita ada bahan logam, besi dan binaan daripada batu. Okay, cari gali dan ini cikgu salah ni korang betul kan Ekskavasi bukan ekskavasi. Cikgu salah tulis. Dan antara yang badan ataupun pertubuhan yang mengiktiraf sesuatu ni adalah UNESCO dia bagi. Okay, ini dalam PBB lah, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, ada UNESCO. Okay, kita pergi kepada aktiviti cari gali di tapak penemuan. Okay, yang ni cikgu cakap tadi. Pertama sekali, kita kena buat perancangan grid sebelum kerja ekskavasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Ni yang cikgu cakap tadi. Maksudnya kena buat petak. Satu petak tadi cikgu cakap tadi, kalau mozaik biasa tu lebih kurang 9. Mozaik lah lebih kurang lah. Okay, maknanya dia kena buat grid tau. Dia kena susun dulu. Maknanya dia nak buat grid tu, dia kena pakai matematik juga tau. Okay, dia kena kira dulu keluasan berapa, kena betul-betul ni. Okay, itu grid. Okay, so bila dah buat grid semua kan, yang kedua ialah menandakan kawasan berdasarkan pelan. Okay, kena menandakan kawasan, maknanya kita kena lukis tau, sebab nanti bila buat arkeologi ni nanti, let's say kalau jumpa apa-apa, mereka ada buku graf tau. Okay, dan mereka akan tulis kat buku graf tu. So, nanti dekat pejabat, orang yang kepakaran dalam bidang ni, dia akan ambil peta yang kita lukis tu, bukan peta lah, lakaran semua tu, nanti dalam graf tu nanti dia akan letak dalam peta yang besar. So maksudnya, okay, bahan ini dijumpai di kawasan tersebut. Okay, dia memang agak rigid sikit lah. Okay, jadi yang ketiga ialah ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan. Maksudnya tak kisahlah jumpa benda yang sekecil-kecil benda pun kena catatkan. Okay, sebab itulah bukti penyumpaan tersebut. Kalau kita tak catat, nanti orang boleh claim macam-macam tau. Orang akan cakap macam-macam. Let's say lah kamu jumpa keris. Okay, kamu jumpa keris kat sini and then kamu tak catat pun bila kamu jumpa, dekat mana kamu jumpa. Jadi orang boleh petikaikan, oh tanta dia ni beli dekat mana-mana. Tanta dia jumpa tempat lain, dia cakap ambil kat situ. Okay. Jadi sebab itulah pentingnya kita kena rekod semua yang kita jumpa. Okay. Okay, kerja-kerja di makmal arkeologi. Mungkin satu hari nanti kamu kerja di makmal arkeologi. Okay, yang pertama ialah pemunggahan dan pengisihan. Maksudnya kena punggah dan juga kena sisihkan dia, maksudnya kena asing lah. Okay, asingkan bahan sumber-sumber yang kita jumpa tadi. Okay, kemudian lepas kita dah punggah, dah settle semua tu, barulah pembersihan akan dilakukan. Okay, jadi pembersihan ni menggunakan banyak jugalah barang-barang, bukan air saja. Okay, jadi kemungkinan mereka ada juga gunakan bahan-bahan kimia. Okay, sebab bukan semua benda boleh dibersihkan dengan air. Okay, lebih-lebih kalau benda yang berkarat. Kalau benda berkarat, kita boleh guna cuka. Nak buang karat tu, boleh. Okay. Okay, lepas tu yang ketiga ialah pengkatalogan bagi setiap artifak dengan nombor pendaftaran. Maksudnya kita kena katalogkan semua yang kita jumpa tadi. Okay, katalogkan dengan nombor pendaftaran. Dan keempat ialah penganalisisan bagi mendapatkan maklumat tentang sesuatu artifak. So kalau jumpa artifak, so kita kena analisis lah benda tu. Untuk mendapatkan maklumat lagi, kita kena cari daripada sumber lain untuk kita pastikan apa benda sebenarnya yang kita jumpa tu. Okay. Okay, ni cikgu cakap tadi, arkeologi bawah air. Okay. Okay, untuk arkeologi bawah air ni, dia merupakan kajian saintifik tentang sejarah peninggalan manusia yang terdampar di dasar laut. Okay, jadi cara mereka nak buat ni, mereka kena masuk dalam laut lah. Okay, mereka kena pakai satu set. Okay, lepas tu mereka buat dalam air. Okay, dan biasanya dia bukan dekat laut je, dekat sungai atau tasik sekali lah. Tetapi kita tengok, biasanya arkeologi ni mereka jalankan di laut. Okay, sebab apa? Dekat sungai dan tasik ni, air dia keruh. Okay, tak sesuai. Air dia agak keruh. Okay, air dia keruh tau. Bila air keruh, tak boleh lah nak
nampak sangat apa yang diorang buat kat dalam tu. Okay, sebab itulah biasanya mereka buat dekat laut. Tapi sungai dengan tasik ada, cuma agak kurang lah sebab sungai dengan tasik kita warna dia agak keruh. Okay. Dan biasanya arkeologi bawah air ni mereka banyak buat tentang kapal-kapal lah, sebab biasanya kapal dagang zaman-zaman dulu banyak tau tenggelam. Dan baru-baru ni ada berita dekat Kuala Lipis. Ada berita, saya rasa juga dah cerita gitu. Okay, dekat Kuala Lipis ada masa banjir hari tu. Okay. Masa banjir hari tu mereka terjumpa satu kapal British, zaman British dulu dekat sungai tersebut. Jadi bayangkan kapal tu dah berada di bawah dasar sungai dah lama. Tak ada orang tahu pun. Sebab memang tak nampak dalam tu. Rupanya ada kapal kat bawah tu. Bila banjir baru orang tahu. Baru air tu naik, baru nampak kapal tu. Jadi itu salah satu bukti lah bahawa terdapat macam-macam benda kan dekat bawah sungai dengan tasik kita ni. Okay. Dan nak dengar cerita tak? Tahu tak tasik Cini? Tasik Cini kat Pahang tu. Tasik Cini ni adalah tasik yang cukup terkenal dengan mitos cerita naga. Yang mana orang percaya dekat tasik Cini tu ada naga. Ramai yang percaya dekat tasik Cini tu ada naga. Dan yang lebih menariknya, dekat tasik Cini ni dia punya dasar dia agak dalam tau. Okay. Dan dulu cikgu pernah baca buku pasal tasik Cini ni. Ada satu kumpulan penyelam daripada barat, cikgu tak ingat negara mana, orang putih lah. Dia datang ke tasik Cini ni untuk snorkeling dalam tu. Okay, untuk mencari bukti tentang naga ni lah. Okay. Kemudian bila diorang snorkeling dalam tu, diorang jumpa satu lubang besar. Okay. Diorang jumpa satu lubang besar yang sangat besar dekat bawah tasik. Tapi diorang tak boleh masuk sebab terlalu gelap dan agak bahaya untuk masuk. Dan kawasan tu agak susah untuk masuk. Jadi adakah itu lubang naga? Kita tak tahulah, wallahu alam. Tak pasti. Sebab sampai sekarang pun tak ada bukti pun yang bahawa, tak ada bukti dekat tasik tu ada naga. Okay. Dulu pernah ada orang cakap kan ada ni. Tapi lepas ni rupanya yang ada orang asli dulu mula-mula dia kata dia jumpa naga. Tapi sebenarnya itu bukan naga. Yang dia jumpa tu ialah ular. Ular yang sangat besar. Ular tu macam ular anak konda tu, besar sangat mereka jumpa dekat tasik, area tasik tu. Okay. Okay, di Malaysia, bidang arkeologi ni merupakan antara bidang yang masih baru lagi. Okay, bidang yang masih baru lagi di Malaysia. Sebab kita kat Malaysia tak ramai kepakaran dalam bidang ni. Okay. Dan antaranya ialah Jabatan Warisan Negara dan beberapa buah universiti awam seperti Universiti Malaysia Sabah berperanan terhadap pembangunan bidang arkeologi di bawah air. Okay. Jabatan Warisan Negara dan juga tentu macam UMS, Universiti Malaysia Sabah, sekarang ni mereka tengah berusaha untuk memajukan bidang arkeologi bawah air ni. Okay. Mereka dah buat macam-macam usaha. Okay. Macam-macam usaha yang mereka lakukan untuk memastikan bidang ni semakin berkembang maju. Tetapi kita dapat lihat kat Malaysia ni kita tak banyak. Okay. Kat Malaysia ni kita dapat lihat tak banyak dia punya, apa ni orang panggil, tak ramai yang berminat dengan sejarah ni. Arkeologi tak ramai yang minat. Itu masalah dia lah. Okey, kemudian kita pergi kepada tafsiran dalam sejarah 1.6. Okey. Ini yang terakhir cikgu rasa. Ada lagi iktibar. Okey, tak apa. Tengok mana yang sempat. Okey, sebab ni cikgu nak sambung yang form 2 pula. Okey, yang pertama ialah apakah tafsiran dalam sejarah. Jadi, dalam sejarah ni dia menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah dan berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, itu tafsiran dalam sejarah. Dan mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Yang pertama disebabkan oleh, macam okey, dia tanya tadi, kenapa wujud perbezaan? Kenapa tak sama tafsiran dalam sejarah? Okey, contoh cikgu bagi Biasa kita belajar sejarah Melaka, dia kata Melaka
Melaka mula pada tahun 1400. Okey. Dia kata Melaka ini bermula pada tahun 1400. Ramai yang percaya. Kemudian keluar tafsiran baru yang mengatakan Melaka ini bermula pada tahun 1262. Jadi sekarang ni dah ada dua tafsiran. Kenapa boleh wujud dua tafsiran ni? Okey, yang pertama disebabkan oleh pemilihan sumber yang pelbagai. Okey, yang mengatakan Melaka dibuka pada tahun 1400 itu berdasarkan sumber barat. Okey, berdasarkan sumber Portugis. Okey, yang mengatakan bahawa Melaka ini diasaskan pada tahun 1400. Tetapi sejarawan yang mengatakan Melaka ini pada tahun 1262, mereka menggunakan buku Sulalatus Salatin. Ini dalam buku yang terkenal lah di Tanah Melayu ni dulu. Okay? Buku Sulalatus Salatin digunakan. Jadi bila mereka buat kajian-kajian, mereka jumpa tahun 1262. Okay? Itulah macam mana boleh munculnya tarikh 1262. Okey, yang kedua ialah perbezaan pandangan. Okey, yang ni pun sama jugalah. Sebab apa? Cuba kamu tengok Kalaulah Melaka ini diasaskan pada tahun 1400, sebab ada lagi lepas itu dicatatkan Melaka ini gemilang pada tahun 1411. Lebih kurang lah. Dia kata pada tahun 1411 Melaka telah menjadi sebuah pelabuhan yang hebat. Takkanlah Melaka 1400 baru bermula, takkan dalam tempoh lebih kurang 10 hingga 11 tahun Melaka dah jadi hebat? Tak mungkin. Tak mungkin. Dan kita tahu bahawa dah ada ramai dah sultan zaman Melaka. Okay, tapi kalau kita tengok dalam tempoh 10 tahun, maknanya berapa sultan je. Sebab kalau nak ikutkan, zaman kegemilangan Melaka ialah pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Okay. Pada zaman Sultan Muzaffar Shah. Daripada Parameswara nak sampai ke Sultan Mahmud Shah tu, ada lebih kurang 5 sultan tau. Takkan dalam 10 tahun tu 5 sultan, tak mungkin. Okay. Sebab itulah boleh wujudnya perbezaan pandangan. Okey, dan perbezaan ideologi. Perbezaan ideologi ni biasanya melibatkan parti politik lah. Okey. Bila kamu ni dalam parti yang satu ni, mestilah kamu akan tulis berita pasal parti tu je. Okey, dan kamu akan burukkan parti lain. Jadi itulah macam mana boleh munculnya ideologi ni. Dan yang keempat ialah tujuan penulisan. Apakah tujuan penulisan tersebut dibuat? Kalau penulisan itu dibuat untuk benda lain, jadi dia akan cerita pasal benda lain lah. Okay, so kalau pasal benda lain, dia cerita pasal benda lain. Okay, jadi apakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Apa pentingnya tafsiran dalam sejarah ni? Okay, yang pertama ialah untuk menggalakkan menggunakan pelbagai sumber. Okay, itu pentingnya tafsiran dalam sejarah ni. Tak kisahlah ada banyak tafsiran pun. Yang penting kamu boleh gunakan pelbagai sumber. Okay, yang kedua, mengajak kita melihat sejarah dari sudut yang berbeza. Itu pun penting juga. Okay, sebab kita kena tengok sejarah ni bukan atas satu benda je. Contohlah kalau kita nak nilai daripada contoh peristiwa kemalangan yang menyedihkan lah. Contoh macam kita pernah tengok dekat Genting dulu kan. Ada satu bas ni dia pernah masuk bawah gaung dulu, pernah satu kes. Sehingga mengakibatkan lebih daripada 20 orang mati. Okay, contoh kita nak buat sejarah pasal cerita tu. Tapi bila kamu buat cerita tu, kamu nampak ada sudut yang berbeza. Contohnya kamu dapat lihat apa masalah yang berlaku dekat situ dalam aksiden tu. Macam mana boleh munculnya aksiden ni? Macam mana boleh menyebabkan aksiden ni? Okay, siapa penyebab dia? Okay, itulah yang menyebabkan kita diajak untuk melihat sejarah ini dari sudut yang berbeza. Okay, dan yang ketiga ialah mendorong kita berfikiran terbuka dan kritis. Maksudnya bila kita dapat satu bahan tu, kita kena terbuka. Jangan terlalu emosi sangat. Okay, yang keempat ialah apakah contoh tafsiran dalam sejarah. Okay, contoh. Ini contoh dia bagi Pengkaji tempatan. Okay, kamu kenal Tok Janggut kan? Menurut pengkaji tempatan, maknanya orang kita lah, mereka berpendapat Tok Janggut ni, dia penentangan yang dilakukan oleh Tok Janggut. Siapa tahu Tok Janggut ni dekat negeri mana? Negeri mana Tok Janggut ni? Siapa tahu? Johor bukan. Kelantan. Dekat Kelantan. Okay. Jadi Tok Janggut ni telah menentang British lah. Okay.
Sebab masa tu British banyak membuat dasar-dasar yang pelik-pelik. Okay, dan juga membebankan orang ramai. Jadi Tok Janggut ni marah lah. Okay, jadi kita sebagai orang Malaysia, kita menganggap Tok Janggut ni sebagai tokoh, orang yang hebat lah sebab dia menentang British. Okay, dia menentang tu bukannya dia saja-saja nak pergi menentang orang. Okay, ada sebab. Okay, jadi tapi menurut pekaji barat pula, Tok Janggut ni dianggap sebagai pemberontak, penjahat. Nampak tak perbezaan dekat situ? Orang barat kata Tok Janggut ni jahat. Jadi mana satu yang betul ni, jahat ke yang baik? Okay, jadi itulah yang penting untuk kamu kena tahu dalam tafsiran dalam sejarah ni. Okey, kita pergi pula kepada tingkatan 2. Okey, tingkatan 1 tadi ada nak tanya soalan apa-apa tak? Okey, tingkatan 2, ingat tak hari tu kita stop dekat mana? Cikgu lupa kita stop dekat mana tingkatan 2. Tahu tak kita stop kat mana? Cuba check tingkatan 2. Kita stop kat mana? Tingkatan 2. Kat mana kita stop? Tingkatan 2. Mana tingkatan 2? Tingkatan 2 yang masuk kelas minggu lepas tu. Kat mana kita stop? Tak ingat? Tingkatan 2, tak ingat kat mana? Mana tingkatan 2 lagi ni? Okey, ada yang baru masuk minggu ni. Okey. Okey, yang baru masuk minggu ni, okey tak apa. So nanti yang baru masuk minggu ni tu dah dapat nota tak? Ada tak dapat nota ni? Ada. Yang baru masuk minggu ni. Ada tak dapat nota? Ni Siti Khadijah, ada dapat nota tak? Tak dapat. Okey, nanti minta dekat Kerani ya. Minta nota dekat Kerani. Okey, cakap dia nota untuk sejarah. Okey, sebab cikgu dah hantar dah hari tu 2 minggu lepas. So yang baru tu mungkin tak dapat lagi lah nota yang ni. Okey, so yang baru masuk tu boleh tengok sendiri lah. Okey, cikgu akan pergi dekat 1.3 lah. Okey, sebab cikgu rasa ni cikgu dah bincang dah hari tu sikit. Tak apalah, cikgu start balik semula daripada Kerajaan Alam Melayu yang masyur 1.3. Okey, kita pergi kepada Kerajaan Funan. Jadi Kerajaan Funan ini diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaundia. Okey, seorang Brahmin. Brahmin ni ialah golongan agama Hindu. Okey, seorang macam kita Islam kita ada ulama kan. Tetapi bagi agama Hindu dia ada nama dia Brahmin. Okey, dan dia ni adalah golongan Brahmin. Okey, yang bernama Kaundia. Jadi Kaundia ni dia berkahwin dengan seorang pemerintah wanita Soma di Sungai Mekong. Okey. Dia berkahwin dengan seorang wanita Soma, pemerintah bukan orang biasa, di Sungai Mekong. Jadi mereka ini bila mereka berkahwin, jadi sudah semestilah Kaundia ni jadi pemerintah juga sebab dia berkahwin dengan wanita pemerintah. Okey, jadi dia pun menjadi pemerintah jugalah. Jadi pusat pemerintahan Kerajaan Funan ini adalah di Vyadapura. Okey, di Vyadapura. Okey, dan Funan ni merupakan sebuah kerajaan yang masyhur semasa pemerintahan Fan Chihman. Okey, nama dia ialah Fan Chihman. Nama pemerintah dia. Okey, bukan sewaktu zaman Kaundia ni. Zaman Kaundia ni dia adalah yang mengasaskan dia, bukan pada zaman dia. Zaman kemasyhuran ialah sewaktu zaman Fan Chihman. So Fan Chihman ni lebih kurang macam raja pada zaman tersebut. Jadi Fan Chihman ni apa yang dia buat, dia meluaskan empayar Funan hingga ke Teluk Chamran. Bukan Chamrang, Chamran nama dia. Okay, jadi dia luaskan empayar dia lagi. Jadi pada abad ketiga, kerajaan Funan ini menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Okay. Sebab Funan ni antara kerajaan yang awal zaman dulu, sebelum Melaka wujud lagi. Okay. Kerajaan Funan ni adalah kerajaan yang sebelum Melaka wujud lagi.
Okey, jadi pada abad ketiga ni dia menjadi sebuah pusat perdagangan utama di alam Melayu. Dan raja terakhir ialah Ruda Varman. Dan macam mana boleh apa nama cakap, hancurnya kerajaan Funan ni adalah apabila mendapat serangan daripada kerajaan Chenla. Dia daripada utara lah, sebelah utara. Kerajaan Chenla ni dia menyerang Funan dan akhirnya menyebabkan kerajaan Funan ini musnah. Kalahlah kerajaan Funan ni. Kemudian pergi kepada Champa pula. Tadi Funan, ni Champa. Kerajaan Champa diasaskan oleh Chu Lian pada tahun 192 Masihi. Nama pengasas dia ialah Chu Lian yang berpusat di Indrapura. Macam Funan tadi, Champa ni masalah dia lebih banyak. Sebab kawasan tersebut sebenarnya dikuasai oleh Dai Viet. Dai Viet ni daripada Vietnam lah. Mereka sering mendapat ancaman daripada Dai Viet. Jadi apabila Chu Lian ni berjaya untuk menewaskan Dai Viet ni, menewaskan Dai Viet ni, akhirnya membentuklah sebuah kerajaan Champa. Chu Lian berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Kenapa kaitan Cina dengan Dai Viet ni? Cina menyokong Dai Viet ni. Cina dengan Dai Viet ni baik. Jadi secara tak langsungnya, kalaulah Champa dikuasai oleh Dai Viet, maksudnya dikuasai oleh Cina jugalah. Dan Champa ni, zaman kemasyhuran dia ialah sewaktu zaman pemerintahan Raja Chibonga, nama dia. Nama dia Chibonga. Tu nama raja dia dulu lah, zaman kemasyhuran. Kemasyhuran ni maksudnya zaman dia hebat lah. Dan mereka berjaya mengatasi Dai Viet. Chibonga ni berjaya mengatasi Dai Viet dan meluaskan empayar hingga ke lembah Sungai Merah. Dan akhirnya kerajaan Champa ni berjaya mendapat pengiktirafan juga daripada kerajaan dinasti Ming. Kerajaan Cina lah. Dinasti Ming. Sebab Cina ni dia ada banyak dinasti. Tapi bukannya satu dinasti tu berentak, 2-3 dinasti tu serentak, tidak. Dia satu-satu. Lepas dinasti Ming, dia dinasti lain pula. Dan kita dapat lihat macam mana Champa ni akhirnya musnah, merosot selepas Indra Varman meninggal dunia. Iaitu selepas pemerintah Indra Varman meninggal dunia. Selepas dia meninggal dunia, Dai Viet, sebab masa tu Champa ni kuat tau, masa zaman Indra Varman ni. Kerajaan Champa ni antara kerajaan yang kuat. Jadi selepas Indra Varman mati, Dai Viet dia menggunakan peluang ni sebab dia tahu masa tu kerajaan Champa tak kuat, lemah, tengah ada masalah. Sebab masa tu tak tahu siapa nak gantikan Indra Varman ni. Dan akhirnya Dai Viet mengambil keputusan untuk menyerang Champa pada waktu tersebut. Dan masa tu dahlah Champa tengah lemah. Kalahlah dengan Champa ni. Kalahlah dengan Dai Viet ni. Kita pergi pula kepada Sriwijaya. Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Nama dia panjang sikit. Daripada Palembang. Dia punya tempat dia adalah di Palembang. Nama dia Dapunta Hyang Srijayanasa. Jadi Sriwijaya ni dia berjaya menakluk Bangka dan juga Taruma. Dua wilayah ni lah. Dan kerajaan Sriwijaya ni masyhur sewaktu zaman Raja Sangramadananjaya. Nama dia. Sangramadananjaya. Yang mana dia berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan juga Segenting Kerak. Kamu kena tahu bahawa kerajaan Sriwijaya ni antara kerajaan yang hebat lah zaman dulu. Besar empayar dia macam Melaka juga dulu. Tapi Sriwijaya ni zaman dia sempat dengan Melaka, Sriwijaya ni. Tetapi masa Melaka muncul tu, Sriwijaya ni dah lemah dah masa tu. Jadi Sriwijaya ni berjaya menguasai jalan laut antarabangsa. Jalan laut antarabangsa ni maksudnya laluan utama pedagang daripada India dan China. Dan mereka berjaya menguasai Selat Melaka dan juga Selat Sunda. Selat Melaka ni yang dekat dengan negara kita lah, Selat Sunda kat bawah. Jadi Sriwijaya ni bukan terkenal dengan pusat perdagangan je. Dia bukan terkenal dengan pusat perdagangan je. Sriwijaya ni juga terkenal sebagai pusat pengajian agama Buddha. Sebab sebelum ni kalau nak belajar agama Buddha kena pergi China. Zaman ni mereka tak perlu pergi China lagi. Mereka boleh belajar dekat Sriwijaya je. Dah ada sekolah.
Dan Sriwijaya lemah, merosot disebabkan serangan Chola dari selatan India. Okey. Serangan daripada kerajaan Chola yang datang daripada India. Diserang kerajaan Sriwijaya ni. Menyebabkan Sriwijaya pun kalah lah. Okey, kalau ada soalan apa-apa boleh tanya kat tepi Okey, Angkor pula. Diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Okey. Angkor daripada Chenla. Ingat tak Chenla tadi siapa? Dia yang memusnahkan kerajaan Funan tadi. Okey. Berpusat di Hariharalaya. Okey. Dan masyhur sewaktu zaman pemerintahan Suryavarman II. Okey, meluaskan empayar ke selatan Myanmar. Itu apa yang dibuatlah. Dan Angkor ni juga, okey, dia Suryavarman ni, dua ni, dia berjaya menghalang ancaman campa dan juga Dai Viet. Sebab kita tahu bahawa campa ni memang dikuasai oleh Dai Viet masa tu. Okey, masa zaman Angkor ni campa telah dikuasai oleh Dai Viet. Jadi masa tu Dai Viet dia juga turut mengancam Angkor juga. Jadi Jayavarman ni, bukan Jayavarman 2 ni yang ke berapa ni? 67. Jayavarman 7. Dia telah meneruskan usaha yang sebelumnya, okey, iaitu meluaskan kerajaan Angkor ni sehingga ke Annam. Okey. Dan selain daripada kita cerita pasal dia punya ni, kita kena tengok juga Angkor punya sumbangan. Sumbangan dia ialah membina Angkor Thom dan juga Angkor Wat dan mempunyai 102 hospital. Bayangkan zaman dulu dah ada hospital dah. Okey. Jadi kerajaan Angkor ni merosot selepas kematian Jayavarman 7. Okey. Selepas Jayavarman 7 mati, sama macam tadi juga kita belajar tadi kan. Raja dia semakin lemah. Okey, raja yang selepas dia semakin lemah. Kekuatan negara juga semakin lemah. Jadi dia ambil peluang oleh Siam untuk menyerang Angkor. Okey. Okey, kita pergi pula kepada Majapahit. Okey, Majapahit ni diasaskan oleh Raden Wijaya. Okey. Dengan bantuan tentera Mongol pada tahun 1924. Okey, nama dia Raden Wijaya. Okey, kalau kamu ada kawan-kawan yang nama dia Raden, yang bermula dengan Raden, Raden ni bermaksud macam orang-orang bangsawan tau zaman dulu. Okey. Dia bukanlah macam sultan, dia macam golongan bangsawan. Dulu-dulu lah. Kalau kamu ada kawan-kawan yang nama dia bermula dengan, contoh nama dia bermula dengan Tuan. Tuan apa-apa kan. Memang nama dia ada Tuan. Itu pun biasanya daripada keluarga-keluarga bangsawan juga. Bukannya lah. Okey. Lainlah kalau contohlah bapak dia atau mak dia bukan Tuan tapi anak dia saja nak letak nama Tuan. Itu lain lah. Okey. Ataupun sekarang ni ada nama Raden kan. Tapi sekarang ni cikgu tak pastilah yang kena tengoklah kalau bapak dia nama Raden juga atau mak dia nama Raden, maknanya dia memang keturunan Raden. Tapi kalau dia tiba-tiba je Raden nama dia, itu mungkin mak bapak dia saja je letak nama Raden. Okay, sama macam Tengku lah. Kalau keluarga dia memang betul-betul nama Tengku, jadi dia ni memang betul-betul Tengku lah. Maksudnya dia ni mungkin kerabat dia raja lah dulu kalanya. Okay. Tapi kalau ayah dia tak ada kaitan pun dengan Raden ataupun dengan Tengku, saja je letak nama, itu lain lah, itu maksud dia lain lah. Okay. Dan kerajaan ini berpusat di kota Trowulan, nama dia. Okay, kota Trowulan. Dan masyhur semasa pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri. Dekat kerajaan Majapahit ni, dia agak unik sikit. Unik apa? Sebelum ni kita belajar, kemasyhuran kerajaan biasanya bergantung kepada raja. Kan? Kemasyhuran kerajaan biasanya bergantung kepada raja. Tetapi bagi kerajaan Majapahit, bukan raja, tetapi Perdana Menteri. Iaitu Patih Gajah Mada. Okey? Dan dilantik oleh Tri Buana Tunggadewi. Okey, Patih Gajah Mada ni, nama dia memang Patih Gajah Mada. Dia ni merupakan antara Perdana Menteri ataupun bendahara yang bijak. Dan ada yang diceritakan pada zaman tersebut ada 3 orang Perdana Menteri ataupun bendahara yang bijak pada zaman tersebut. Ada Patih Gajah Mada,
Lepas tu ada, dekat Tanah Melayu kita ada kan, dekat Melaka kita ada. Kita ada Tun Perak dan seorang lagi cikgu lupa nama dia apa. Dia ada 3. Patih Gajah Mada, Tun Perak, yang satu lagi cikgu tak ingat nama dia apa. Okay. Jadi mereka ni antara orang yang bijak, pandai. Okay. Jadi sewaktu zaman Patih Gajah Mada menjadi Perdana Menteri masa ni, memang masa ni kerajaan Majapahit sangat kuat. Perang-perang pun biasa diorang menang. Sebab apa? Raja Tribuana ni dia mendapat nasihat daripada Patih Gajah Mada ni tadi. Okay. Jadi kerajaan Majapahit ni dia meluaskan kuasa hingga ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai Singapura, Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, selatan dan timur Sulawesi dan juga Kepulauan Maluku. Okay. Dia berjaya menguasai agak luas yang Majapahit ni besar. Timur Pulau Jawa memang sebelah atas lah. Okay, mana Pulau Jawa tu, atas tu dia boleh kuasai. Pesisir pantai timur Sumatera, ini dekat dengan Tanah Melayu tu. Okay. Lepas tu pesisir selatan dan juga barat Pulau Borneo. Maksudnya di sebelah bawah dan juga sebelah kanan Pulau Borneo. Okay. Lepas tu di Sulawesi dan juga Kepulauan Maluku. Okay, jadi Majapahit ni menjadi pusat perdagangan utama pada abad ke-14. Ini juga adalah zaman sebelum Melaka lagi. Okay. Itu pun kalau kita ambil tahun 1400 lah. Okay. Tapi kalau kita nak cerita tahun 1262, masa tu Melaka dah wujud dah. Tapi Melaka belum hebat lagi lah. Okay, jadi kerajaan Majapahit ni merosot selepas kematian Patih Gajah Mada. Biasanya macam tu lah. Zaman dulu macam tu. Selepas kematian orang yang hebat, tak ada pula pengganti, biasanya kerajaan tersebut akan lemah. Kerajaan tersebut akan kalah. Jadi disebabkan kematian Patih Gajah Mada ni, kerajaan Majapahit berada dalam satu zaman yang agak mundur. Jadi telah diambil kesempatan oleh kerajaan Demak. Okay. Demak ni adalah sebuah kerajaan Islam. Okay. Dia telah menguasai Majapahit. Pada ketika itulah Majapahit ni lebih kepada Hindu-Buddha dululah. Okay. Jadi itulah yang berlaku. Okay. Yang mana Demak telah menyerang kerajaan Majapahit selepas kematian Patih Gajah Mada. Okay, kita pergi pula kepada kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua ni dia bermula daripada penglibatan masyarakat Guar, nama dia tempat Guar Kepah yang menjalankan perdagangan di Sungai Emas. Okey. Jadi pusat dia adalah di Sungai Emas, kemudian di Pangkalan Bujang. Okey. Kewujudan Kedah Tua ni, okey, dicatatkan oleh golongan agama dan pedagang dari China, India dan juga Arab Parsi. Okey. Mereka ini datang ke mereka datang ke Kedah Tua dan mereka catat, mereka tulis. Okey, daripada catatan inilah yang kita dapat tahu bahawa Kedah Tua ni wujud. Okey, kalau menurut sumber Cina yang dia panggil sebagai Kedah Tua ni dia panggil sebagai Ciah-Cia. Okey, sebab mereka tak boleh nak panggil Kedah. Jadi ke tu mereka panggil Cia. Sebab mereka tak ada huruf K, Cina tak ada, biasa Saudi juga tak ada huruf K, dia banyak C. Cia, dah, macam Kedah Tua, Cia, macam tu. Okay. Menurut sumber India pula, Kedah Tua dipanggil sebagai Kataha. Okay, sumber India disebut sebagai Kataha. Dan menurut sumber Arab, dipanggil sebagai Kalahba. Okay, Kedah Tua dipanggil sebagai Kalahba. Dan kerajaan Kedah Tua ini masyhur sewaktu zaman kepesatan, dia masyhur dan menjadi perdagangan ini menjadi pusat di Lembah Bujang. Okey, dan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan Buddha. Okey, ini adalah zaman sebelum Islam datang Dan dikuasai oleh Sriwijaya, kita cakap tadi tu. Sriwijaya dia berjaya menguasai negeri dekat Alam Melayu juga, termasuklah Kedah Tua. Dan kerajaan Kedah Tua ini lemah ketika serangan kerajaan Chola pada abad ke-7. Serangan kerajaan Chola. Okey, jadi lepas serangan daripada kerajaan Chola ni, akhirnya kita dapat lihat Kedah ni berubah. Dia dah tak panggil Kedah Tua, dia panggil Kedah je. Pada abad ke-7. Okey, dia dah tak panggil Kedah Tua dah, dia panggil Kedah je. Yang mana yang memerintah Kedah ni pada yang kedua ni ialah pemerintah yang telah memeluk Islam. Okey, sebab itulah kita bagi dua
Dua nama, Kedah Tua dan juga Kedah. Okey, kita pergi kepada Gangga Negara. Gangga Negara ni merupakan negara kecil lah dekat alam Melayu juga selain daripada Kedah Tua yang kita tak tahu sangat dia punya latar belakang, tak banyak. Okey, latar belakang berkaitan dengan Gangga Negara ni tak banyak. Jadi muncul pada abad ke-6 melalui bukti arkeologi. Okey. Bukti dia melalui bukti arkeologi lah yang kita bincang pasal arkeologi tadi kan. Okey, sumber tradisi. Tradisi ni maknanya daripada cakap-cakap orang lah, daripada apa yang kita dengar lah. Pengasas dia bernama Raja Ganji Sarjuna, nama dia. Okey. Dan ada juga pendapat lain yang mengatakan bahawa kerajaan Gangga Negara ini dibuka oleh Raja Khmer yang berasal daripada Kemboja. Okey, tapi kita tak pastilah mana satu. Dan pusat dia adalah di Pangkalan, nama dia Pangkalan. Okey. Masyhur pada abad ke-9. Okey. Masyhur pada abad ke-9 dan perdagangan utama mereka ialah emas dan juga biji timah. Dia macam kat alam Melayu kita ni memang terkenal dengan emas. Dan berjaya mempertahankan kedaulatan daripada serangan Sriwijaya. So, okey. Dan mula merosot selepas mendapat serangan daripada kerajaan Chola 1025 yang telah memusnahkan dia punya pelabuhan. Okey. Kerajaan Gangga Negara ni tak macam Kedah Tua. Kedah Tua ada banyak sumber. Gangga Negara ni tak banyak sumber. Okay, kerajaan Gangga Negara ni sumber dia tak banyak. Jadi sebab itulah dalam buku teks buat buku teks belum? Hello? Hello? Belum. Form 1, Form 2, dah dapat buku teks belum? Dengar tak? Belum. Belum. Form 1 tu semua? Dah dapat kan? Dengar tak aku tanya tadi? Ke slow? Oh, baru jawab. Ni dengar tak cikgu ajar ni? Belum. Kenapa tak? Belum. Kita pergi pula kepada kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Kerajaan alam Melayu tu di sezaman dengan kerajaan apa? Okey, kita pada abad pertama, contoh kerajaan Funan. Kerajaan Putih dia sezaman dengan kerajaan Rom, Parsi. Okey, jadi pada abad yang ke-9, masa tu sezaman dengan kerajaan Byzantine, Abbasiyah, Chola dan juga Dinasti Tang. Kalau Funan ni Dinasti Han. Okey, kau dengar okey tak? Hello? Hello? Dengar tak suara cikgu? Dengar tak? Tadi tak dengar suara cikgu tadi? Ke lambat sampai tadi?
Tadi lambat yang sampai suara cikgu tadi. Sebab macam line terproblem sikit. Cikgu hantar message tadi pun tak lepas tadi. Tak tahu kenapa. Oh, tadi sekat-sekat Okey, tak apa. Dengar. Okey. Jadi pada abad ke-14, contoh kerajaan Angkor, Champa dan juga Majapahit sezaman dengan kerajaan Mongol, Kesultanan Delhi dekat India dan juga Turki Uthmaniyah. Okey, itu adalah sewaktu pada abad yang ke-14, dia sezaman dengan kerajaan tersebut. Okey, yang ni kita sambung nantilah. Okey, cikgu nak tanya, ada soalan tak nak tanya cikgu ni? Ada soalan nak tanya tak? Okey, tadi cikgu ada bagi tahu. Okey, cikgu ada rekod kita punya kita punya kelas ni. So nanti kamu boleh tengok balik semula lah. Okey, cikgu ada ni cikgu punya channel. So nanti cikgu akan upload dalam ni. So nanti korang boleh tengok balik semula lah kelas kita hari ni. Cikgu ada tentang apa. Okey, mana tahu ada yang tertidur ke, ada yang tak dengar ke apa yang cikgu cakap ajar tadi ke. So kamu boleh tengok balik semula dekat tu. So tapi mungkin malam sikit lah cikgu upload sebab nak download apa semua that time jugalah. Okey, ada yang lain tu ada soalan nak tanya cikgu apa-apa? Hari ni kita tak ramai hari ni. Kita ada 6 orang je hari ni. Cikgu pun pelik kenapa 6 orang je hari ni. Biasa kita ramai. Tak tahulah mungkin yang lain bercuti kot. Kita 6 orang je tinggal hari ni. Tak tahu mana pergi. Minggu lepas rasanya ramai juga minggu lepas. Minggu ni macam terlalu sedikit. Okey, tak apa. So, so kalau tak ada apa-apa.